Ya, para penonton, seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 yang akan berlangsung selama 10 hari iaitu pada 3 hingga 12 Jun. Dan bersama dengan saya akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi. Kita ada penulis juga iaitu saya kenalkan Encik Muhammad Khair Ngadiron iaitu pengerusi pengelola PBAKL. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih jumpa kami. Ya, sama-sama. Dan juga ditemani oleh Puan Zalina Abdul Aziz ataupun nama penanya Ninot Aziz selaku pengarang dan juga penulis buku. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Puan Ninot lah ya panggilan. Puan Ninot, lebih yes. kan? Okey. Jadi sebagai permulaan, Cik Khair mungkin boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton berapa jumlah syarikat buku dan juga negara yang terlibat untuk kali ini setelah pandemik COVID 2 tahun melanda negara dunia. Kita dah lama tak dapat nak pergi menghadiri Pesta Buku khususnya. Jadi untuk kali ini pastinya besar-besaran. Okey, terima kasih. Sebenarnya ini peristiwa yang sangat mengujakan. 7 hari lagi kita akan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang kita sekarang ni yang dah confirm sehingga semalam ada 163 pempamer dengan lebih daripada 560 reruai. Ini tak termasuk untuk negeri tamu, Selangor menjadi negeri tamu dan ia melibatkan ribuan judul buku. Ratusan penulis yang akan berada di berhari raya dalam industri buku 10 pagi 10 malam 3 hingga 12 Jun ini. Kita sangat teruja sebenarnya dan saya fikir sekarang ni kalau kita tengok dalam media sosial semua syarikat buku sedang mempromosikan penulis-penulis mereka. Sama juga dengan penulis terkenal di sebelah saya ni yang hebat dipromosikan. Jadi ini adalah ruang selepas 2 tahun kami tak boleh mengadakan secara fizikal. Walaupun sewaktu itu kita kendalikan juga PBAKL secara dalam talian. Cuma menariknya kali ini juga dia akan dijalankan secara hybrid. Ada pesta buku fizikal di World Trade Center Kuala Lumpur dan dalam masa yang sama mulai 1 hingga 14 bulan Jun akan ada KLIBF online juga dalam talian. Jadi kita buat serentak. Ya, walaupun kita ada secara fizikal dan juga kita masih ada secara online Jadi mudahkanlah mana-mana yang tak dapat hadir kan masih lagi berpeluang untuk join secara dalam talian Okey, dan seterusnya juga mungkin sebagai seorang penulis lah Puan Ninot sini boleh berkongsi keterujaan untuk sama-sama kita menghadiri Pesta Buku untuk kali ini peringkat antarabangsa KL 2022 kali ini dan pastinya dah siap sedia untuk dari segi karya-karya bagaimana persediaan? Saya pun amat teruja, terima kasih. Saya sendiri diri saya sendiri memang saya teruja, tetapi saya lihat penulis dan penerbit kali ini memang semuanya mengejar PBAKL. Sebagai contoh saya sendiri untuk kali ini saya ada 5 tajuk. 5 tajuk untuk diperagakan di PBKL. Dan saya lihat bukan saja daripada segi menerbitkan buku, tetapi promosi penerbit tu hari-hari dia siapkan penulis yang akan membedah buku, ada signing ceremony di PBAKL. Jadi saya rasa sebab kita seolah-olah pulang ke tampuk lah selepas 2 tahun tidak ada. Jadi semuanya memang menanti-nantikanlah. Dan saya lihat, saya tengok kawan-kawan penulis, buku-buku yang dihasilkan sangat menarik perhatian. Jadi untuk pembaca semua, masa inilah nak berjumpa dengan penulis dan masa inilah nak kenal dengan penulis lama. Dan juga penulis baru yang sangat bagus. Itu bersemuka kan untuk kali ini kan? Kenal siapa antara penulis-penulis yang menjadi kegemaran bacaan kita kan. Jadi siapakah di sebalik itu nama pena itu akhirnya dapat bertemu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, dan kita nak tahu jugalah lebih kurang anggaran Cik Khair mungkin boleh kongsikan jumlah pengunjung yang akan hadir untuk PBAKL kali ini. Okey, kalau kita tengok lipatan secara lama lah. Kita pernah sampai kepada 24 pengunjung juta. Jadi tapi untuk tahun ini sebab kita tahu kita dalam era pandemik, kami mensasarkan antara 700 hingga 1 juta pengunjung. Itu cukup untuk kita kita rasa dalam era ini itu mencukupi. Cuma
antara kelainan juga, mulai tahun ini kita buat 10 pagi sampai 10 malam. Sebelum ni sampai 7 malam atau hari Minggu mungkin 9 malam. Tapi kita merasakan bahawa kadang-kadang pencinta buku ni kan, dia lepas balik office, dia nak tengok buku sampai pukul 7 dah tutup. Jadi kami lanjutkan sehingga 10 pagi 10 malam. Dan di tempat tu, di World Trade Center tu, tempat yang sempurna, ada surau, ada, semua kemudahannya ada, LRT pun dekat. Jadi kita merasakan bahawa dengan pengunjung yang berkualiti, sebab yang penting pengunjung berkualiti, pengunjung yang datang dan beli. Kalau datang untuk ramaikan tu, dia beli dia tengok online je. Tapi yang nak beli datang, dia boleh kita buat. Ya, betul. Dan kalau kita lihat pun pelbagai judul yang ada, pelbagai buku-buku yang akan ada ketika di Pesta Buku Antarabangsa. Dan ini juga seperti yang dikongsikan oleh Encik Kes, inilah menjadi keterujaan buat pembaca-pembaca buku luar sana kan, khususnya yang ingin inilah time harganya pastinya lebih berbeza kan berbanding waktu-waktu sebelum ini. Betul, ada satu gudang tu, gudang jualan berbaloi. Beli memang berbaloi. Dan kita tahu bahawa sewaktu Pesta Buku ni biasanya penerbit akan memberi diskaun khas. Dan dalam masa yang sama juga pihak penganjur, kita ada Maybank, semua akan memberikan diskaun tertentu. Ada voucher RM5, RM10. Ini semua akan menggalakkan, dan pada saya waktu inilah gaji pun dah dapat, duit raya pun dah ada kan. Waktu ni kita boleh duit raya tu kalau kita melabur dalam buku sebenarnya sangat berfaedah. Dia pelaburan jangka panjang. Ya, khususnya untuk anak-anak kita kan, pada duit raya tu kan. Daripada dia membazir beli mainan-mainan tu, baik kita mengajak anak-anak kita untuk memupuk budaya membaca kan. Khususnya sekarang ini kalau kita lihat kan, anak-anak kecil kita kebanyakannya memang tak boleh nak dipisahkanlah dengan teknologi terkini, khususnya dengan tab dan sebagainya kan. Dan pembacaan buku secara bercetak ini seharusnya ibu bapa memupuk perkara inilah. Jadi sebagai seorang penulis dan juga pengarang, Puan Ninot, bagaimana pandangan? Okey. Saya sebenarnya saya memang suka buku fizikal. Betul, saya pun sama. Kita memang semua suka buku fizikal. Tetapi kita tak dapat lari daripada fakta yang anak sekarang memang dia suka Jadi saya rasa apa yang penting, kandungan buku tu. Jadi kalau kita tengok di buku ataupun dan sebagainya, sekarang ni masih banyak kandungan luar negara. Betul. Jadi PBA KL ni, kerana dia menggalakkan penulis menulis karya-karya, jadi saya mengharapkan karya kita akan masuk ke dalam bukan saja e-book, tetapi ini menjadi pencetus kandungan untuk filem animasi, e-games dan sebagainya. Kerana anak-anak kita dia tengok digital. Betul. Dia tengok kandungan saya tak malu nak sebutlah memang kan, dengan kandungan e-games tu semua daripada China, daripada Jepun, ataupun banyaklah. Jadi saya harap dengan kita menulis lebih rancak lagi, pada saya sebagai penulis PBA KL tu, itu tujuan dia, untuk merancakkan penulisan supaya kandungan ini boleh dikongsi dengan anak-anak muda, kandungan daripada negara kita sendiri. Itu sangat penting. Ya, seperti Puan sendiri sebagai seorang penulis yang kalau kita kira sebagai satu penulis yang begitu lama dalam bidang ini, semestinya dan peringkat antarabangsa sehingga antara karya-karya Puan kan. Jadi mungkin lagi ramai lagi penulis yang boleh jadi seperti Puan, insya-Allah satu hari nanti. Kita dengan kawan-kawan penulis kita bersama-sama menaikkan industri buku di Malaysia. InsyaAllah. Okey, dan harapan Encik Kir untuk Pesta Buku untuk kali ini, harapannya pasti lebih besar daripada sebelum ini. Ialah kita buat secara dalam talian kan. Jadi suasananya berbeza kan. Jadi kali ini pastinya lebih kemeriahannya dan juga harapan daripada Cik sendiri bagaimana? Saya sentiasa melihat bahawa buku ni adalah lambang ketamadunan bangsa kita. Kalau kita melihat sejarah lama negara-negara yang tamadunannya tinggi, kita akan dapat penceritaannya melalui buku. Sebab tu saya ingat Ninot dah mula buat buku dia sangat menarik sebenarnya. Dia mengungkap balik sejarah lama kita, the foundation of our country. Itu yang cuba dibuat. Jadi saya melihat hasrat kita ialah Pesta Buku ini akan menjadi medan yang mana penulis, pembaca, penerbit berkongsi satu ruang untuk kita berinteraksi.
dan juga akhirnya pembaca akan mendapat nikmat tertinggi. Yang mana dia boleh beli buku dengan harga yang berbaloi dan pilihan yang cukup luas. Betul. Jadi saya fikir medan ini patut kita rangsang, kita war-warkan. Kita harap semua akan mempromosikan Pesta Buku ini. Sebab pada saya, akhirnya bangsa itu akan dilihat bijaknya kita berasaskan buku yang kita baca. Betul. Jadi ini medan yang kita dah sediakan. Wang ni ambillah. Jadi kita akan merasa sangat teruja kalau buku dibeli, lepas tu dibaca, pembeli suka, pengedar bahagia, penerbit rasa berjaya sebab buku dijual dan penulis tentu gembira. Betul. Sebab akhirnya itu sebenarnya adalah rangsangan kepada industri kita. Sebab bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sebenarnya berpengetahuan, berasaskan apa yang mereka ada. Dan ini semua melalui pembacaan. Betul. Jadi itu hasrat kami sebenarnya. Betul. Kami ini bukan sekadar satu medan ekonomi, kita jual beli buku. Tapi sebenarnya medan untuk mempertinggikan darjat dan martabat bangsa kita. Itu hasrat kami. Okey, sebagai seorang penulis pula bagaimana? Pertama, PBA KL ni, dia diambang endemik lah. Okay. So, keselamatan mesti dipentingkan. Jadi saya berharap dua perkara. Satu, SOP dan sebagainya. Bukan saja kita yang menganjur ataupun penulis yang hadir, tetapi mereka yang datang juga mengamalkan SOP dengan baik. Betul. Sebab kita nak kita punya acara ni selamat. Itu nombor satu. Nombor dua, saya tak boleh lari sebab saya sebenarnya memang saya penulis, tetapi saya seorang PR practitioner. So jadi promosi amat penting. Betul. Jadi saya melihat PBA KL ni, dia pembuka tirai. Saya tak tahu saya boleh cakap ke tak, tapi saya akan cakap juga. Dia pembuka tirai sebab lepas ni dia ada banyak pesta buku lain yang kecil-kecil. Dah kecil-kecil sampailah macam penulis kami menunggu Pesta Buku Frankfurt. Jadi sebagai seorang PR practitioner, saya tengok dia laluan. Betul. Dia laluan kepada semua acara-acara ni. Jadi kita nak industri buku kita naik dan naik dan naik. Jangan kita ada satu PBA KL, lepas tu kita tunggu PBKL tahun depan. Terhentikan. Dia tak boleh macam tu. So promosi tu kena berterusan. Berkala lah kan? Berkala, yes. Okey, sekali lagi promosi kepada para penonton Cik Khair, kepada para penonton semua untuk hadirkan diri. Inilah peluang kita semua, seperti yang dikongsikan oleh Cik Khair sendiri, adalah berkenaan dengan pembacaan kita akan membentuk siapa diri kita dan pemikiran kita. Yang paling penting adalah generasi yang akan datang, khususnya anak-anak kita. Okey, betul lah apa yang Nina sebutkan. Sebab kita merasakan bahawa ini langkah awal. Betul. Pesta Buku Frankfurt kita akan ke sana pada pertengahan Oktober nanti, 19 hingga 22. Kita sedang dalam rangka sebenarnya memilih 15 Malaysian Best Title untuk kita promosikan, kita bawa ke peringkat antarabangsa. Yang setahun sebelum ni buku Ninot antara yang kita promosikan. Sewaktu kita buat live session dengan Frankfurt Book Fair Oktober tahun lepas, sebenarnya itu kita buat dan kita akan langsungkan perkara ini. Soal SOP dan sebagainya kita memang ambil kira. Kita akan pastikan hand sanitizer merata-rata tempat di situ untuk kita gunakan dan bersama-sama. Cuma dalam era endemik ni, dia tak lagi soal peraturan. Betul. Dia soal kesedaran diri. Disiplin diri. Itu yang paling penting. Kalau kita demam, janganlah pergi kan. Dan pastikan kalau itu kita pakai pelitup muka. Betul. Ini lebih kepada soal kita lah. Tapi saya percaya bahawa bangsa yang membaca, orang yang membaca dia akan faham dan memahami sektor ini. Sebab itu kita melihat mana-mana pesta buku antarabangsa, pesta buku, disiplinnya agak terjaga. Dia tak akan ada perkara sebab yang datang tu orang yang dia standard dia ada sikitlah kan. InsyaAllah. Dan kita inilah kita sedang promosikan secara meluas sekarang. Memang ini dah 7 hari terakhir sebelum kita sampai pada 3 hari bulan nanti. Sehingga
3 hingga 12 Jun. 10 pagi, 10 malam. 10 hari di World Trade Center Kuala Lumpur. Alright. Okey, ini dia. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini para penonton. Jadi jangan lepaskan peluang. Ada juga kepada anda yang mungkin kurang sihat boleh juga join secara online. Jadi masih ada pilihan di situ. Walaupun dalam keadaan yang kurang sihat. Pastinya perlu untuk kita berdisiplin, menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi jangan pentingkan diri kita. Walaupun menarik pesta buku ini, tapi anda masih ada pilihan lain, iaitu secara atas talian ataupun dalam talian. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya dan kita doakan agar dimudahkan segala urusan insya-Allah. Terima kasih. Itu Encik Muhammad Khair Ngadiron dan juga Puan Zalina Abdul Aziz selaku ataupun nama penanya Ninor Aziz selaku pengarang dan juga penulis dan juga pengerusi pengelola PBA KL. Terima kasih banyak Tuan. Dan para penonton semua seterusnya